Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daniel bin Muhammad selaku moderator pada hari ini akan mengulas sebuah novel yang bertajuk Lavender Rimba bersama rakan-rakan saya. Rakan saya yang pertama iaitu Muhammad Aiman dan juga Muhafiz yang akan bertindak selaku penyampai sinopsis. Aina Syafina selaku penyampai tema dan soalan serta Aina Nafisah yang akan bertindak selaku penyampai gaya bahasa. Serta Nurin Fatihah yang akan bertindak selaku penyampai watak dan perwatakan. Tidak lupa juga kepada rakan saya yang lain iaitu Aino Adriana yang akan bertindak selaku penyampai pengajaran novel dan juga Fatin Hairunisa yang akan bertindak selaku kritikan karya dan juga nilai yang akan disampaikan oleh saudari kita Atika. Baiklah, novel Lavender Rimba yang ditulis oleh Muhammad Fauzi Abdul mengisahkan tentang dilema yang ditanggung oleh Helinda yang dibesarkan di perkampungan orang asli yang mempunyai dari segi paras rupa fizikal dan intelek. Dia yang mempunyai wajah kacukan Mat Saleh cuba mencari identiti sebenar setelah terdedah dengan kehidupan di bandar. Untuk mengetahui sinopsis novel ini dengan lebih lanjut, saya akan mempersilakan sahabat saya iaitu saudara Muhammad Aiman dan Muhammad Hafiz untuk menerangkan atau menyampaikan sinopsis novel ini dengan lebih lanjut. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya iaitu Ahmad Daniel. Seterusnya saya akan menceritakan sedikit tentang sinopsis yang terdapat di dalam novel ini. Sinopsis novel yang akan saya sampaikan adalah novel Lavender Rimba yang dikaryakan oleh Muhammad Fauzi Abdul. Novel ini mengisahkan seorang gadis bernama Helene yang dibesarkan di perkampungan orang asli. Tetapi yang menjadi buah mulut orang kampung ialah Helene ini mempunyai perbezaan dari segi rupa parasnya yang sangat berbeza dengan orang asli di perkampungannya itu. Kerana rupa paras wajah Helene menyerupai Mat Saleh. Ini menghadirkan 1000 tanda tanya dalam diri Helene. Bukan itu sahaja. Helene juga mempunyai fizikal dan intelek jauh berbeza dengan rakan-rakannya. Siapakah Helene yang sebenarnya? Adakah dia cahaya mata sebenar Bahqah? Ataupun dia hanya anak angkat mereka sahaja? Nazira merupakan seorang gadis bersuamikan seorang jejaka yang bernama Radi dan telah dikurniakan seorang cahaya mata. Perkahwinan mereka dijalankan atas perancangan kedua orang tuanya yang banyak terhutang budi dengan keluarga Radi. Semasa pemikiran Nazira menerawang jauh mengingati peristiwa-peristiwa lalu, Radi sudah pun sampai ke tempat kerjanya. Radi pun masuk ke bilik bercerminkan kaca di mana di bilik tersebut seorang gadis berambut perang sedang menulis sesuatu di dalam buku resitnya. Mereka berbalas senyuman. Dan yang menimbulkan tanda tanya di sini, siapakah gadis tersebut? Apakah hubungan mereka berdua? Bah Besar merupakan tok batin dalam kampung terendak. Ingin mendapatkan persetujuan daripada penduduk kampung tentang aktiviti yang bakal dijalankan di kampung mereka. Bah Besar memujuk penduduk kampung dengan menjanjikan segala kepentingan untuk penduduk kampung. Terdapat segelintir penduduk yang tidak bersetuju kerana keadaan kampung itu semakin tercemar disebabkan oleh penerokaan yang berlaku. Namun, Bah Besar berjaya memujuk penduduk untuk bertenang dan mempercayainya. Bah Besar mereka-reka cerita dan membuat detail Yip untuk mendapatkan habuannya setelah berjaya memujuk penduduk kampung. Pada hari berikutnya, projek tersebut dijalankan tetapi janji manis terhadap penduduk kampung masih belum ditunaikan. Helene terlihat Radi, suami kepada Nazira, sedang berfoya-foya dengan seorang wanita warga negara Indonesia dan sedang mabuk. Di dalam kekeliruan Helene, dia didatangi oleh Wak Ucu. Wak Ucu mengatakan bahawa ada seorang pembantu rumah warga Indonesia bertanyakan tentang pasangan orang asli yang menjaga anaknya. Mereka tinggal di kampung terendap. Helene berhasrat untuk bertemu Arianti dan dia sanggup ponteng kelas tambahannya. Mr. Lee mempunyai 2 orang anak bernama Austin dan Aurel. Isteri Mr. Lee telah lari akibat salah faham yang besar dengan Mr. Lee. Aurel meninggal dunia selepas melahirkan cahaya mata yang diberi nama Sofia. Helene merasakan bahawa dirinya ialah Sofia. Muka Helene dan Aurel seakan-akan iras dan menyebabkan Helene percaya bahawa dia adalah Sofia. Kalau betullah Helene itu adalah Sofia, dia tidak sanggup mengecewakan Bah Cameron, Wahmida dan Hardy.
Dia pun tidak berniat untuk mengemis kebahagiaan dari Mr. Lee kerana dia tahu ibu bapanya telah banyak berkorban. Helen tertanya-tanya, benarkah Oral dan Bahadur itu ibu bapa kandungnya? Keesokan harinya pada pukul 3 petang, Ustazah Atikah dan Nazirah masuk ke pejabat agama Islam bersama Helen untuk menemani dan menyaksikan Helen mengucapkan 2 kalimah syahadah. Setelah selesai, Helen memilih nama Nur Sofia binti Abdullah dan Helen menjadi seorang Muslim. Nazirah mengesyorkan Helen untuk bertanya tentang rekod oral di pejabat agama Islam itu. Dia sungguh gembira kerana telah menjumpai rekodnya. Apabila tiba di rumah, ibu bapanya terkejut setelah mendengar nama Islam Helen ialah Nur Sofia dan mereka saling berpandangan sesama sendiri. Bah Cameron seperti biasa melakukan rutin hariannya memetik daun teh di lereng-lereng bukit. Sambil melakukan kerjanya, Bah Cameron mengingati semula mimpinya yang aneh dan mengerikan. Apa yang terjadi semasa mimpi itu seakan-akan nyata baginya. Selain itu, dia memikirkan bahawa anaknya Helen yang seakan-akan telah tahu hal dirinya yang sebenar. Nama Islam yang dipilih itu membuatkan dia kembali teringat tentang nama yang sudah lama dia lupakan. Hujan mulai renyai-renyai dan tiba-tiba lebat. Bah Cameron pun mula tergesa-gesa menuruni bukit dan tersungkur jatuh. Kemudian, Bah Cameron dikejarkan ke hospital dan disahkan lumpuh. Sebelum pergi ke sekolah, Helen pasti akan menjenguk keadaan ayahnya yang terlantar sakit di katil. Sejak ayahnya terlantar sakit, Helen perlu bangun awal pagi untuk berjalan kaki untuk ke sekolah. Selepas kejadian yang berlaku, kini Wahmidah perlu mengambil alih tanggungjawab suaminya untuk mencari nafkah. Dia mengambil upah mematik kacang di kebun tauke Cina. Bah Cameron ketika itu sedar ini adalah balasan kepadanya kerana telah melakukan kesilapan yang dirancang olehnya sendiri. Helen tidak mempunyai wang untuk berbelanja kerana dia sedang ingin berjimat cermat untuk keperluan ayahnya. Tiba waktu pulang, semasa Helen menunggu bas, dia berfikir mengapa dia sedang mencari keluarga kandungnya sedangkan mereka tidak pernah ambil peduli tentangnya. Dia menuruni bas. Semasa perjalanan, dia berfikir tentang kehidupan masyarakat orang asli yang dianggap masih mundur dari kaum-kaum yang lain. Dia berpendapat bahawa sebenarnya sikap masyarakat orang asli sendiri yang tidak mempunyai sikap ingin belajar bersungguh-sungguh dan sikap ingin bersaing sesama sendiri untuk berjaya. Beberapa minit kemudian, hujan pun turun. Helen terpandang satu kain rentang yang digantung merentangi jalan di muka kampungnya. Dia pasti kampungnya akan mengadakan program kemasyarakatan atau keramaian tidak lama lagi. Pada petang itu, Hadi dan ibunya menerima satu surat undangan. Surat itu berkenaan dengan suatu program kemasyarakatan yang akan diadakan beberapa hari lagi di kampung terendah. Program itu dianjurkan oleh penuntut dari Universiti Malaya dengan kerjasama JAKWA. Program seperti itu bukan sahaja memberi manfaat kepada penduduk kampungnya, malah kepada rombongan pelawat dari Kuala Lumpur itu. Para sukarelawan membuka meja kaunter masing-masing. Mereka menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan percuma, menerangkan tentang penjagaan kebersihan diri dan kebersihan kawasan rumah, diet makanan seimbang, mencuci makanan mentah dan kebaikan susu ibu untuk pembesaran bayi. Siswa dan siswi juga tidak mahu melepaskan peluang untuk mempelajari cara hidup masyarakat orang asli. Mereka belajar menyumpit, membuat jerat dan perangkap, menganyam tikar dan selang, mengetuk buluh untuk dijadikan dinding rumah, serta mencari rotan dan juga rebung di pinggir hutan berhampiran. Seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Hafiz. Terima kasih Muhammad Aiman. Saya Muhammad Hafiz akan menyambung sinopsis Lavender Rimba. Ibu Helen, Wahmidah, berasa bimbang dan gusar tentang Helen yang masih belum sampai ke rumah. Petang itu, Helen pulang dari sekolah seperti biasa. Selepas mengikuti kelas tambahan, Helen pergi ke klinik Satu Malaysia di Bandar Simpang Kota untuk mendapatkan ubat untuk ayahnya yang dipesan oleh ibunya. Selesai urusannya, Helen bergegas untuk pulang dengan menaiki bas lompat. Di waktu itu, Helen terpaksa menaiki bas terakhir dan dia tidak pernah melalui jalan kecil pada waktu malam seorang diri. Semasa Helen masih berjalan dengan langkah yang panjang, tiba-tiba pokok-pokok jagung yang berada di belakang Helen itu bergerak-gerak. Terlihat satu lembaga yang agak besar berada di belakang Helen. Lembaga itu memaut leher Helen dari belakang dan mengacu pisau ke lehernya. Lembaga itu adalah seorang lelaki dan Helen dapat mengecam lelaki itu dengan jelas.
tidak menyangka bahawa lelaki itu ialah Radi, suami Nazirah. Radi menangkap Helen untuk memperkosanya di ladang jagung. Pada waktu itu, muncul seorang pekerja Bangladesh yang bekerja di ladang jagung. Lelaki itu menyembur racun ke arah mata Radi dan waktu itu juga Helen dapat melarikan diri dari tempat itu. Seterusnya, Wahmida malu untuk berhutang di kedai runcit mahari. Dia memutuskan untuk bekerja di kebun kacang Tau Kei Yong. Wahmida berpesan kepada Helen agar memastikan keperluan ayahnya sebelum dia pergi untuk memetik kacang di kebun baru. Wang yang didapati dengan memetik kacang akan ditukarkan dengan bertimbang, gandum dan gula di kedai mahari. Kesusahan hidup dialami oleh Wahmida setelah Bah Cameron jatuh sakit. Jika perkara ini tidak berlaku, tidak mungkin dia akan membenarkan Helen berhenti sekolah dan membenarkannya bekerja di bandar. Selepas Zohor, Helen duduk di bangku sambil menyelak buku pelajaran yang sudah seminggu dia tinggalkan kerana sudah berhenti sekolah. Dia dibenarkan menduduki peperiksaan pada hujung tahun. Helen pergi ke pekan panjang untuk memohon pekerjaan dengan menghadiri temu duga. Mana-mana tawaran yang datang dahulu, dia akan terima selagi pekerjaan itu tidak menjatuhkan maruahnya dan keluarganya. Dia mahu mencari rezeki yang halal. Helen ditawarkan bekerja di Hotel Starry Comfort selepas beberapa minggu menanti tawaran pekerjaan. Dengan kemahiran bertutur bahasa Inggeris, dia ditawarkan bekerja sebagai penyambut tamu. Semasa bekerja di situ, Helen mendapat kenalan baharu, iaitu Shobha, seorang gadis India yang sudah 3 tahun bekerja di hotel itu. Helen berasa begitu bertuah apabila diberikan peluang bekerja di hotel itu. Ketika waktu cuti, Shobha membawa Helen ke pasar raya untuk membelikannya pakaian yang baharu. Helen berterima kasih kepada temannya itu. Selain itu, Wahmida berasa bimbang untuk membuka rahsia yang mereka berdua genggam sejak 17 tahun yang lalu. Lebih-lebih lagi setelah ketiadaan suaminya. Kini, Wahmida bertanggungjawab untuk menceritakan peristiwa silam itu. Pada waktu malam, Wahmida masuk ke bilik Helen untuk memberitahu peristiwa kira-kira 17 tahun yang lalu. Dulu, Wahmida memiliki seorang bayi tetapi bayi tersebut meninggal dunia akibat demam panas. Nama bayi itu adalah Helinda binti Bah Cameron. Helen terkejut dan seolah-olah tidak mempercayainya. Siapakah nama sebenar Helen? Nama sebenarnya ialah Sofia binti Bahadur Salam Khan, anak kepada pasangan Aurel dan Bahadur. Wahmida dan Aurel hidup berjiran semasa berada di ladang teh Sungai Rawa. Tidak lama selepas melahirkan Sofia, Aurel meninggal dunia. Oleh sebab menyayangi Sofia, Wahmida dan Bah Cameron telah sepakat untuk menukar surat beranak Helinda dan Sofia, seolah-olah Sofia lah yang meninggal dunia. Wahmida menjaga Sofia dan membawanya berpindah ke kampung halamannya di kampung terendap untuk mengelakkan syak para pekerja yang tinggal di ladang teh Sungai Rawa dan bimbang Bahadur akan kembali semula untuk mengambil Sofia. Pada akhir-akhir ini, sebuah kereta Volvo bergerak melaju di jalan raya yang bengkang-bengkok dan berbukit-bukau. Kereta itu membelok masuk ke kawasan jalan kecil menuju ke ladang teh Sungai Rawa. Jalan becak dan berselut menyebabkan pergerakan kereta itu semakin perlahan kerana hujan lebat yang turun malam tadi. Di tempat duduk belakang, Mr. Lee kelihatan tersandar keletihan. Riak wajahnya menggambarkan dia sedang menahan dendam yang amat sangat. Pekerja yang paling dipercayainya telah menikam dari belakang. Bahadur telah mengkhianati Mr. Lee dan membuat dia berasa geram dan sakit hati. Bahadur membawa lari anak Mr. Lee iaitu Aurel. Mr. Lee tidak dapat menerima bahawa Bahadur dan Aurel telah berkahwin. Dia mesti mencari Aurel dan Bahadur. Juga ia akan menghalau Bahadur dari daerah itu. Semasa menaiki kenderaan Volvo, dia tertanya-tanya bagaimana Aurel boleh jatuh hati dengan Bahadur yang tidak mempunyai sekelumit harta.
Mr. Lee telah merencanakan untuk menjodohi Aurel dengan Stephen, anak Mr. Tan, seorang pengusaha hotel di Bandar Simpang Kota. Tiba-tiba, kenderaannya sangkut di dalam lopak selut. Tidak lama kemudian, Mr. Lee memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke ladang teh Sungai Rawa. Beberapa minggu yang lalu, dia ada menyuruh Austin mencari Aurel dan warisnya. Dia ingin sekali berjumpa dengan anak cucunya yang sudah lama terpisah. Dia kini sedar bahawa walau buruk mana sekalipun, Aurel tetap darah dagingnya. Hari ke-8 bulan Syawal, keluarga Helen menyambut ketibaan hari raya dengan penuh makna. Kemudian, Helen kembali ke Bukit Panjang untuk meneruskan tugasnya. Semasa bertugas di kaunter lobi, Helen terserempak dengan Austin. Helen menanyakan beberapa soalan kepada Austin. Austin baru menyadari bahawa Helen mempunyai iras wajah adik kandungnya, iaitu Aurel. Selepas mendengar nama sebenar Helen, tanpa segan silu, Austin memeluk Helen kerana telah menjumpai anak saudaranya. Pada penghujung tahun, biasanya daerah di tanah tinggi itu akan mengalami musim hujan. Para pekebun sibuk menjaga tanaman mereka agar tidak rosak. Para pekebun dan peladang ini menggunakan modal yang besar, teknik penanaman yang moden dan peralatan terkini. Tauke Yip melaburkan banyak modal bagi menjayakan ladang herbanya. Dengan pertanian herba yang berskala besar, dia tidak boleh gagal kerana telah membuat pinjaman bank sebanyak $800,000 sebab kekurangan modal. Dia kerap berbincang dengan agensi yang berkenaan dan pakar pertanian dari luar bagi melincinkan lagi projeknya. Tanah bukit yang ketinggiannya hampir 700 meter dan berkeluasan kira-kira 450 hektar sudah digembur dan ditabur dengan baja asas. Bahagian bukit atas telah diratakan dan dibuat satu kolam tapungan air semula jadi yang besar bagi memudahkan pengairan. Tauke Yip menyerahkan kerja-kerja di ladang kepada orang dipercayainya. Dia akan datang melawat dan memantau sekali-sekala sahaja. Sejak itu, langit bertukar menjadi hitam pekat. Tiada sebutir bintang pun yang kelihatan. Awan bergerak bergumpal menjadi semakin tebal dan angin bertiup kencang menggoncangkan pohon-pohon di seluruh kawasan perkampungan. Malam itu seakan-akan memberi petanda dan amaran bahawa hujan lebat akan turun membasahi bumi. Tidak lama kemudian, kedengaran bunyi lompatan butiran air di atas atap zinc rumah Wahmidah. Lantunan bunyi air semakin bertambah kuat. Seorang lelaki dan seorang wanita berketurunan Cina keluar dari pintu belakang kenderaan MPV. Kemudian mereka disusuli oleh seorang remaja yang istimewa kerana mengalami Down syndrome dan seorang pemandu kenderaan MPV. Wahmidah agak terkejut dengan kehadiran mereka. Wahmidah mempersilakan tetamu naik ke rumahnya. Wahmidah masih tidak mengenali tetamu yang berkunjung ke rumahnya. Helen memperkenalkan kepada ibunya tetamu itu adalah Austin, abang kepada arwah ibu kandungnya. Selepas mendengar penjelasan Helen, Wahmidah terkenang kembali peristiwa 17 tahun yang lalu. Austin berterima kasih kepada Wahmidah kerana memelihara Helen sehingga dewasa. Tujuan mereka datang ke rumah Wahmidah untuk menjemput Helen dan keluarganya menghadiri perasmian Yayasan Nusa. Zephan, isteri Austin, mempelawa Wahmidah sekeluarga datang berkunjung ke rumahnya. Petang itu Wahmidah, Hardy dan Helen bersiap-siap untuk bertolak ke Pekan Lembah Baru. Mereka menumpang kenderaan MPV tersebut. Kenderaan yang dipandu tiba di pintu pagar utama yang dibuka secara kawalan automatik oleh Lingham. Kenderaan yang dipandu terus masuk ke pekarangan dan berhenti betul-betul di hadapan villa. Wahmidah dan Hardy yang baru pertama kali datang ke Villa Aurelia berasa kagum dengan keindahan dan kemewahan rumah agam itu. Helen melangkah masuk ke villa dan dia diterpa oleh Arianti. Setelah lama berbual-bual, Austin mengajak Helen ke bilik Mr. Lee. Kelihatan seorang lelaki tua yang kurus sedang membetulkan duduknya
di atas katil. Selepas menceritakan tentang tetamu yang dibawa oleh Austin, Mr. Lee mengamit ke arah Helen agar menghampirinya. Air matanya mengalir di bibir mata. Untuk perasmian Yayasan Nusa, pada esok hari, Helen berhasrat untuk menjemput rakan-rakannya yang rapat dengannya untuk meraihkan bersama-sama. Helen menghubungi Nazirah untuk menjemputnya ke perasmian, tetapi selepas Nazirah memberitahu kepada Helen bahawa suaminya meninggal dunia akibat tanah runtuh, dia berasa kesian dan membatalkan hasratnya untuk menjemput Nazirah. Majlis perasmian berjalan dengan lancar dan disambut meriah. Yayasan Nusa adalah singkatan daripada nama Nur Sofia Abdullah. Yayasan Nusa berperanan membantu anak-anak orang asli yang miskin dan tidak berkemampuan dalam pelajaran di daerah. Yayasan itu juga berperanan membantu menjana dan memperkasa modal insan yang lebih progresif dalam kalangan generasi muda bagi mencapai agenda dan hasrat negara. Itu sahaja sinopsis Lavender Rimba. Saya serahkan kepada Muhammad Ahmad Daniel. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya iaitu Muhammad Hafiz dan juga Muhammad Aiman di atas penyampaian sinopsis mereka sebentar tadi. Kata-kata yang disampaikan oleh mereka amatlah membuatkan kita tertanya-tanya apakah jalan cerita dan apakah konflik yang berlaku di sebalik novel ini. Perubahan yang baik perlulah disokong sepenuhnya, seperti kata-kata yang terdapat di dalam lagu Wind of Change yang dinyanyikan oleh Scorpion yang berbunyi, "Take me to the magic of the moment on the glory night when the children of tomorrow share the dreams." Yang bermaksud, bawalah saya ke tema-tema pada malam kegemilangan, di mana anak-anak pada keesokan harinya akan berkongsi impian mereka. Perubahan yang baik mampu menjamin kebahagiaan anak-anak pada masa depan. Seterusnya, saya menjemput saudari Aina Syafina untuk menyampaikan tema dan persoalan yang terdapat di dalam novel ini. Terima kasih kepada Ahmad Daniel selaku moderator yang segak lagi bergaya. Kini sudah tiba giliran saya untuk membentang tema dan persoalan yang terkandung dalam novel Lavender Rimba ini. Tema yang terkandung dalam novel ini ialah kecekalan dan ketabahan seorang remaja menimba ilmu dalam apa jua keadaan. Walaupun Helinda menghadapi masalah keuangan sehingga memaksa dirinya berhenti sekolah, namun dia sangat cekal dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Hal ini kerana dia sanggup bekerja sambil belajar untuk memastikan dia dapat menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia sekaligus mencari nafkah untuk keluarganya yang hilang pendapatan secara mendadak. Persoalan yang terkandung dalam novel ini ialah menyimpan rahsia kerana takut kehilangan orang yang disayangi. Sebagai contoh, Bah Cameron dan Wamida sanggup merahsiakan identiti anaknya selama 17 tahun kerana tidak mahu anaknya diambil atau meninggalkannya kelak jika jabatan kebajikan dan Helinda mengetahui ibu bapa kandungnya yang sebenar. Selain itu, persoalan yang tentang kepentingan diri melebihi kepentingan masyarakat. Contohnya, sikap lebih mementingkan keuntungan diri yang digambarkan melalui watak Bah besar yang sanggup mempertaruhkan nyawa penduduk kampungnya demi memperoleh harta dan kekayaan. Seterusnya, persoalan yang terkandung dalam novel ini ialah seorang suami yang tidak bertanggungjawab dan mempunyai sikap suka berfoya-foya. Sikap Radi iaitu suami kepada Nazirah yang suka berfoya-foya walaupun sudah berumah tangga dan dikurniakan seorang anak perempuan. Walaupun sudah berumah tangga, tetapi dia tetap melayani perempuan di tempat kerjanya dan minum minuman keras serta bertindak di luar jangkaan apabila dia membuat cubaan memperkosa Helinda. Persoalan lain ialah tentang kepentingan menjaga kesihatan, iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli bertanggungjawab memberikan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan percuma serta menerangkan tentang penjagaan kebersihan diri, kebersihan di kawasan rumah serta menerangkan tentang diet makanan seimbang kepada penduduk kampung. Sekian daripada saya serahkan semula kepada moderator Ahmad Daniel.
Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya iaitu saudari Aina Syafina di atas penyampaian tema dan persoalan novel ini sebentar tadi. Setiap manusia haruslah sentiasa tabah dan cekal dalam menghadapi segala dugaan dan juga cabaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap manusia juga haruslah menyimpan rahsia kerana jika rahsia yang diceritakan kepada kita diceritakan juga kepada orang lain, maka rahsia itu akan tersebar dan mengaibkan dan juga mengaibkan orangnya juga. Gaya bahasa yang terdapat di dalam novel menyampaikan cara penceritaan di dalam sesebuah novel. Sama ada novel itu mempunyai genre seperti aksi, drama dan juga mengisahkan tentang kehidupan seseorang. Jadi, apakah gaya bahasa yang terdapat di dalam novel ini? Jadi, saya akan mempersilakan saudari Aina Nafisa untuk menceritakan tentang gaya bahasa yang terdapat di dalam novel ini bersama kita. Terima kasih diucapkan kepada Ahmad Daniel selaku moderator pada tahun ini. Benar apa yang dibicarakan oleh Daniel itu. Tanpa gaya bahasa, estetika sesuatu karya oleh penulis tersebut tidak dapat dipancarkan kepada para pembaca. Oleh sebab itu, terdapat beberapa gaya bahasa yang akan saya ulaskan kepada anda semua pada hari ini. Yang pertama, gaya bahasa hyperbola, di mana ayat yang dapat saya ambil dari novel ini ialah mereka seolah-olah begitu rakus mengejar kekayaan. Hyperbolanya yang dapat saya lihat daripada ayat tersebut adalah begitu rakus mengejar kekayaan, di mana perkataan rakus dalam ayat ini menunjukkan sesuatu perbuatan yang sangat ganas. Seterusnya, gaya bahasa personifikasi juga dapat saya lihat di dalam novel ini dan saya mengambil petikan ayat, sekejap-sekejap hilang pula di telan kabus yang berkeliaran. Ini kerana kosakata ditelan merupakan perkataan yang melambangkan perbuatan yang sentiasa dilakukan oleh manusia. Selain itu, unsur bahasa Inggeris juga dimasukkan oleh penulis ke dalam novel ini. Seperti petikan ayat, bahkan beratus-ratus patang pancutan air sprinkler terpacak di antara batas-batas itu. Di mana sprinkler adalah perkataan yang digunakan dalam bahasa Inggeris yang bermaksud perenjis air. Gaya bahasa yang keempat pula adalah gaya bahasa perulangan atau repetisi. Contoh ayat, mereka akan pulang ke negara masing-masing selama beberapa bulan jika permit kerja sudah tamat atau permit tidak disambung semata oleh toki masing-masing. Perkataan yang diulang adalah sebanyak 2 kali, iaitu perkataan permit dan masing-masing. Pada bahagian yang lain pula, sinkop juga merupakan salah satu gaya bahasa yang terkandung di dalam novel ini. Frasa ayatnya ialah, ya, betul tu, kita ni dah macam merempat di bumi sendiri. Perkataan yang disingkatkan ialah perkataan itu yang diubah menjadi tu, perkataan ini yang diubah menjadi ni, dan juga perkataan sudah yang disingkatkan menjadi dah. Dan gaya bahasa yang terakhir pula ialah gaya bahasa anafora. Contoh ayat yang diambil adalah dari petikan lagu orang asli dalam novel ini, iaitu selak ladak, selak jerit, di mana perkataan selak diulang pada awal 2 baris lagu tersebut. Sekian sahaja bagi gaya bahasa, saya serahkan kembali perbincangan ini kepada Ahmad Daniel. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya iaitu saudari Aina Nafisa di atas penyampaiannya sebentar tadi. Adakah gaya bahasa yang terdapat di dalam novel ini membuat kita tertanya-tanya dan juga menarik perhatian kita untuk membaca novel Lavender Rimba ini? Ataupun gaya bahasa yang diceritakan tadi mampu membuat anda tertanya-tanya dan juga memenuhi kriteria yang mempunyai unsur-unsur yang anda cari untuk membaca sesebuah novel sebelum ini? Seterusnya, saya menjemput saudari Nurin Fatihah untuk menyampaikan watak dan juga perwatakan yang ada dalam novel ini. Adakah watak dan perwatakan yang akan diceritakan ini mampu untuk membuatkan kita semua membaca novel ini berkali-kali atau juga mencari novel ini di dalam pasaran?
Jadi, saya mempersilakan saudari Nurin Fatihah untuk menyampaikannya. Terima kasih kepada Ahmad Daniel selaku moderator resensi buku pada tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit sebanyak watak dan pewatakan yang terdapat di novel Lavender Rimba ini. Berdasarkan novel yang saya baca, terdapat beberapa watak dan pewatakan yang terdapat di novel ini. Antara watak utama ialah Helen. Helen merupakan seorang yang penyabar. Sebagai contoh, Helen sentiasa sabar apabila mendengar kata-kata orang kampung bahawa dia merupakan anak luar nikah. Selain itu, pewatakan yang ditunjukkan oleh Helen dan sikap ingin tahu. Helen mempunyai sikap ingin tahu dalam dirinya untuk mengetahui asal-usulnya. Akhir sekali, Helen juga merupakan seorang yang pensyukur. Helen tidak pernah meminta lebih daripada yang dimiliki sekarang. Sebagai contoh, Helen amat bersyukur dengan keadaan rumahnya yang diperbuat daripada kayu. Selain itu, terdapat juga beberapa watak sampingan. Antaranya ialah Mbah Cameron, iaitu merupakan ayah Helen. Mbah Cameron mempunyai sikap bertanggungjawab. Sebagai contoh, Mbah Cameron bekerja sebagai buruh di ladang teh untuk menyara hidup anak-anaknya dan isterinya. Di samping itu, Helen juga mempunyai seorang sahabat iaitu Aini. Aini mempunyai sikap bersopan santun di dalam dirinya. Sebagai contoh, Aini seorang yang amat bersopan santun apabila bercakap dengan orang ramai. Dia juga sentiasa sokong apa yang Helen ingin lakukan. Akhir sekali, Nazira, iaitu kakak angkat kepada Helen. Nazira mempunyai sikap baik hati. Sebagai contoh, Nazira seorang yang baik hati kerana dia sudi membantu Helen untuk mendalami agama Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurin Fatihah di atas penyampaian watak dan pewatakan sebentar tadi. Di dalam novel ini, terdapat watak utama mempunyai watak yang penyabar dan juga perempuan yang disebut Nazira mempunyai watak yang baik hati. Adakah watak-watak yang disampaikan di dalam novel ini mempunyai kriteria yang anda cari? Ataupun anda ingin membaca watak-watak yang lain dan juga mencari genre novel yang berlainan dan juga mengisi citra anda? Di dalam sesebuah novel, mestilah mempunyai nilai yang mampu untuk membuatkan para pembaca berasa semangat, berasa rendah hati dan juga mempunyai beberapa nilai yang boleh membuatkan kita berubah daripada buruk ke baik dan juga mengubah sikap negatif yang dalam diri kita dan mengamalkan sikap positif dalam kehidupan seharian. Jadi untuk mengetahui nilai yang terdapat di novel ini, saya menjemput sahabat saya iaitu saudari Atika untuk berkongsi bersama kita nilai yang terdapat di novel ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator iaitu Ahmad Daniel selaku resensi buku tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin menerangkan tentang nilai-nilai murni yang terdapat dalam novel Lavender Rimba ini. Dalam novel ini terdapat pelbagai dan kita dapat contohnya untuk menjalani kehidupan kita. Nilai murni yang ada dalam novel ini ialah nilai kejujuran. Tanggungjawab. Contohnya, Linda sanggup berhenti sekolah dan bekerja mencari duit untuk menampung perbelanjaan keluarganya. Lain itu, nilai yang terdapat dalam novel ini ialah nilai kejujuran. Contohnya, Wan Mida jujur kepada anaknya Helena tentang peristiwa yang berlaku 17 tahun lalu. Nilai baik hati juga ada dalam novel ini. Contohnya, Linda cuba menyuruh Linda memilih beberapa helai pakaian dan mengatakan bahawa dia akan membayar baju yang telah dipilih oleh Linda. Nilai yang terdapat di dalam novel ini ialah nilai saling bantu-membantu. Contohnya, Syobah sanggup membantu Linda dengan memilih hutang barang dapur keluarganya dan ubat-ubatan ayahnya yang masih belum dibeli. Nilai keberanian. Contohnya, seorang lelaki Bangladesh berani menghentikan perbuatan keji Radin kepada Linda walaupun dia tahu yang nyawanya hampir melayang. Paling sekali, nilai kesyukuran. Contohnya, Linda bersyukur kepada Yayasan Nusa atau pada amal dan kebajikan orang asli dapat membantu para pelajar miskin yang ingin meneruskan pembelajaran mereka. Itu sahaja dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Nilai yang sangat menarik dapat disampaikan oleh sahabat saya iaitu saudari Atika. Terima kasih diucapkannya kepada saudari Atika kerana membantu kita untuk
untuk mencari nilai yang terdapat dalam novel ini. Nilai yang disampaikan oleh saudari Atika ada yang bermaksud sanggup berkorban untuk orang yang tersayang. Adakah kita sanggup berkorban untuk orang yang kita sayang? Terutama sekali ibu bapa kita yang telah menjaga kita sejak kita kecil lagi. Dan juga adakah nilai-nilai yang disampaikan di dalam novel ini mampu untuk mengubah persepsi negatif kita terhadap orang lain dan juga mengubah segala yang negatif dalam diri kita dan mengamalkan setiap perkara yang positif dalam kehidupan seharian. Jika di dalam sebuah novel terdapat nilai, tidak mestilah terdapat kritikan karya. Kita juga perlu mengetahui apakah keburukan dan juga kelebihan novel ini untuk membuatkan kita membaca dan juga mengubah persepsi orang lain dan juga diri kita sendiri sama ada untuk membaca novel ini ataupun tidak. Novel ini mempunyai genre-genre yang berbeza daripada novel-novel yang ditulis oleh penulis yang terkemuka di dalam Malaysia. Novel ini juga jauh lebih baik daripada novel-novel yang lain kerana terdapat banyak pengorbanan dan juga agenda-agenda jahat yang dirancangkan oleh orang-orang di dalam novel ini dan juga kesudahan cerita novel ini juga belum diceritakan kepada kita. Jadi, kritikan karya di dalam novel ini saya akan serahkan kepada sahabat saya iaitu saudari Fatin Hairunisa untuk memberitahukan tentang kelebihan dan keburukan novel ini kepada kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator Saudara Ahmad Daniel bin Mohamed. Saya akan menceritakan kelebihan novel Lavender Rimba. Sebelum itu, mari kita teliti akan mesej yang hendak disampaikan oleh penulis iaitu Muhammad Fauzi Abdul. Dalam novel ini, penulis mengisahkan tentang seorang remaja yang gigih menuntut ilmu. Pada masa yang sama, dia berusaha sedaya upaya untuk menolong keluarganya dari segi kewangan sejak ayahnya lumpuh seluruh badan. Pengarang berusaha memasukkan pelbagai nilai yang boleh dijadikan sebagai pedoman kepada masyarakat. Oleh itu, saya akan membentang kelebihan yang terkandung dalam novel ini. Banyak kelebihan yang terdapat dalam novel Lavender Rimba ini. Antaranya, novel ini banyak menceritakan tentang kisah seorang gadis bernama Helen yang sangat berpegang teguh dengan agama Islam, iaitu agama yang baru dianutinya. Meskipun dia baru sahaja memeluk Islam, namun dia berusaha untuk mendalaminya. Hal ini boleh dijadikan contoh kepada pembaca bahawa kita perlulah sentiasa mendalami ilmu agama kerana bimbingan agama yang benar dapat membentuk cerminan diri kita. Seterusnya, novel ini banyak berkisahkan tentang sifat kekeluargaan di mana pembaca dapat merasai keutamaan menjaga keluarga dengan menyantuni kedua ibu bapa walau dalam keadaan apa sekalipun. Selain itu, watak utama dalam novel ini iaitu Helen tetap menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang anak dan pelajar. Hal ini dapat dilihat apabila Helen sering tidak dapat mengikuti kelas tambahan kerana menjaga ayahnya yang terlantar semasa ibunya keluar mencari nafkah untuk menyara hidup keluarganya. Namun begitu, Helen tetap berusaha untuk menyalin nota-nota kelas tambahan kepada rakan sekelahnya agar tidak ketinggalan dalam pelajaran. Hal ini juga membuktikan bahawa kita masih boleh berjaya walaupun terdapat pelbagai rintangan yang kita hadapi. Usaha yang kecil jika dilakukan tanpa henti pasti membawa kepada kejayaan yang besar. Di samping itu, novel ini juga banyak mengajar tentang kasih sayang dan kesetiaan kita kepada Yang Maha Esa. Helen juga sentiasa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar keluarganya diberi petunjuk dan hidayah untuk menganut agama Islam dan diberikan keampunan serta kesejahteraan hidup. Ini jelas menunjukkan bahawa Helen sangat sayang akan keluarganya. Helen juga turut berasa gembira apabila adiknya Hardy sudah mula menunjukkan minat terhadap agama Islam. Novel ini juga banyak menggunakan bahasa yang mudah difahami. Pada pendapat saya, novel ini sesuai dibaca oleh semua peringkat umur kerana jalan ceritanya yang menarik serta banyak ilmu kekeluargaan dan kemasyarakatan yang terdapat dalam novel yang boleh kita contohi. Seperti kita ketahui, novel juga mempunyai kekurangan. Karya daripada Muhammad Fauzi Abdul mempunyai kritikan tentang isu ketamakan manusia. Hal ini kerana Muhammad Fauzi Abdul mengkritik tentang isu pencemaran yang berlaku di kawasan perkampungan orang asli yang disebabkan kerakusan manusia melakukan penerokaan untuk mendapatkan untung besar tanpa memikirkan keadaan alam sekitar. Pencemaran yang berlaku sekaligus telah memudaratkan penduduk di kampung itu. Oleh yang demikian, sebagai khalifah di bumi, kita harus berfikir dan bertoleransi tidak kira sama ada dengan manusia, flora atau fauna.
Selain itu, Muhammad Fauzi Abdul juga telah menyelitkan tentang isu pecah amanah yang sering berlaku di antara orang kaya dan pemimpin. Isu ini dapat dilihat dengan adanya watak bah besar, iaitu sebagai ketua kampung orang asli yang menerima rasuah dari Taufiq Lip untuk memujuk penduduknya bersetuju dengan penerokaan yang akan dijalankan dengan menjanjikan keselamatan dan keselesaan kampung mereka demi kepentingan diri sendiri. Dengan ini, kita dapat simpulkan bahawa tiada jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dan kepercayaan masyarakat bukan untuk dijual beli. Seterusnya, isu masalah rumah tangga juga merupakan mesej kritikan yang ingin disampaikan oleh penulis. Watak Radi yang merupakan seorang suami dan juga seorang bapa menjalinkan hubungan sulit dengan rakan sekerjanya. Ini membuktikan bahawa perkahwinan yang dirancang oleh keluarga tidak semestinya menjamin kebahagiaan rumah tangga. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya iaitu saudari Fatin Hainuisa di atas penyampaian kritikan karya sebentar tadi. Apakah kelebihan novel ini mampu mengajar kita untuk menjadi lebih positif dan juga menerima segala dugaan dan juga cabaran yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan hati yang terbuka, dengan fikiran yang tenang. Segelintir masyarakat gemar untuk menyalahkan orang lain di atas kesilapan sendiri, dan juga umat manusia iaitu terutama sekali umat Islam selalu menyalahkan bangsa-bangsa yang lain di atas kesalahan diri sendiri, dan juga suka mengaitkan masalah-masalah mereka dengan sesuatu yang lain. Mereka tidak mahu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertawakal di atas kesilapan mereka sendiri. Diharapkan kelebihan yang disampaikan oleh Muhammad Fauzi Anwar mampu untuk mengisi kekosongan hati kita dan juga mampu untuk mengelayan orang lain dengan lebih baik lagi. Tentang keburukannya pula, tidak lengkaplah jika ada keburukan tetapi tidak mempunyai pengajaran. Pengajaran mampu mengajar kita untuk mengubah sesuatu daripada keburukan menjadi kebaikan dan juga mengelakkan daripada berlakunya kesilapan yang dulu dan juga kesilapan yang akan berlaku pada masa akan datang. Untuk mengetahui pengajaran novel ini dengan lebih lanjut, mari saya persilakan sahabat saya yang terakhir iaitu saudari Ainul Adriana untuk membantu kita mengenal pasti apakah pengajaran yang terdapat dalam novel ini sekaligus membuatkan kita untuk belajar untuk sesuatu yang lebih baik. Terima kasih diucapkan kepada moderator Ahmad Daniel. Seterusnya, saya akan menceritakan pengajaran yang terdapat dalam novel Lavender Rimba ini. Antara pengajaran yang terdapat dalam novel ini ialah kita hendaklah bantu-membantu antara satu sama lain walaupun berlainan agama dan bangsa. Contohnya, Nazira yang merupakan kakak angkat kepada Helin yang sudi membantu Helin untuk mendalami agama Islam. Pengajaran yang kedua ialah kita hendaklah sentiasa memberi sokongan kepada sahabat kita dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Aini sentiasa menyokong Helin dengan mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan rahmat kepada keluarganya untuk memeluk agama Islam. Seterusnya, pengajaran yang ketiga ialah kita hendaklah tabah dalam menasihati seseorang kerana sekeras-keras hati manusia akan lembut juga apabila dinasihati dengan cara yang betul dan dengan penuh kasih sayang. Hal ini dapat dilihat apabila Nazira yang tabah dengan Karina suaminya yang tidak selalu bangun solat subuh dan dia hanya mampu berdoa kepada Tuhan agar pintu hati suaminya terbuka untuk menunaikan solat subuh. Pengajaran yang keempat ialah kita hendaklah menghargai dan setia dengan peluang pekerjaan yang ada walaupun ganjarannya tidak lumayan. Contohnya, para pekerja asing yang menjadi buruh di ladang-ladang dan pembinaan rumah setia dengan pekerjaannya walaupun upah yang diterima oleh mereka tidaklah tinggi. Dan akhir sekali, pengajaran yang kelima ialah kita hendaklah bersyukur dan menghargai jasa ibu bapa yang berusaha menyediakan segala keperluan anak-anak. Contohnya, Helen dan adiknya tidak pernah meminta lebih dari apa-apa yang mereka miliki kerana Helen tahu keluarganya bukan dari orang yang senang. Ini adalah antara pengajaran yang terdapat dalam novel Lavender Rimba ini. Baiklah, saya akan serahkan kembali kepada moderator Ahmad Daniel bin Muhammad.
Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya iaitu saudari Ainur Adriana kerana membantu kita mengenal pasti apakah pengajaran yang terdapat di dalam novel ini. Apakah pengajaran yang ada di dalam novel ini mampu mengajar kita untuk berubah daripada keburukan menjadi kebaikan kita sendiri. Dan juga, jika seseorang dilanda sebuah ujian dan juga cabaran seperti dibuang kerja kerana pandemik COVID-19, adakah mereka selalu berputus asa dan tidak mahu mencari jalan lain? Jika ada, ambillah pengajaran novel ini dan jadikan masa yang anda ada untuk membuat sesuatu yang baru walaupun pekerjaan yang kamu ceburi jauh berbeza daripada pekerjaan yang lama. Dan juga pengajaran-pengajaran yang ada dalam ini sangatlah banyak. Jadi, perkongsian Ainur Adriana tadi mampu mengajar kita untuk mengubah sesuatu yang lebih baik dan juga mengatasi masalah yang akan datang. Dan juga sentiasalah bertawakal dan juga sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika mengalami suatu cabaran. Kerana jika tiadanya Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak lahirlah kita ke dunia di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah saja agenda untuk lisensi buku pada tahun 2021 yang disampaikan oleh pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Air Molek pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada sahabat-sahabat saya, saudari dan juga saudara saya yang bekerja keras dan juga bertungkus lumus untuk menyiapkan lisensi buku pada tahun ini. Dan juga tidak lupa juga kepada guru penasihat kami iaitu Puan Ulala Syarani yang sangat membantu kami dalam mencapai kejayaan ini. Dan juga diharapkan segala apa yang kami curahkan, segala ilmu yang kami sampaikan dapat diterima yang dengan baik. Tidak semestinya keburukan yang kita ada akan selamanya menjadi keburukan. Dan juga jika seseorang itu riak dengan kehebatannya, tidak semestinya kehebatan itu akan selamanya menjadi milik kita. Kita haruslah sentiasa ingat bahawa setiap keburukan dan juga kehebatan itu datangnya hadirnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadikanlah apa yang buruk di dalam diri kita sebagai pedoman untuk menjadi yang lebih baik. Dan juga kehebatan yang ada pada diri kita untuk merendah diri dan juga tidak riak untuk orang lain-lain. Diharapkan semua ilmu dan juga pengajaran yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang mendengar video kami ini. Diharapkan pada masa yang akan datang tidak berlaku lagi pelbagai konflik yang terjadi di antara keluarga, rakan-rakan, guru-guru serta masyarakat. Dan juga banyakkanlah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika terjadi sesuatu, kerana tiada tempat untuk mengadu yang lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah yang maha memahami dan juga dialah yang maha mengetahui. Sekian saja agenda kami pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada sekali lagi kepada saudara dan juga saudari yang juga mendengarkan video kami dan juga sahabat-sahabat saya yang juga membantu saya dalam mengulas novel ini pada hari ini. Dengan ini, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.